Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat dan cergas pada hari ini. Jika ada yang sakit, saya mendoakan semoga cepat sembuh, insya-Allah. Pada hari ini kita akan mempelajari bidang sirah yang bertajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid boleh buka buku teks pada muka surat 154. Sebelum itu, kita sama-sama melihat objektif pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan maksud dakwah. Yang kedua, menjelaskan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dan yang ketiga, menghuraikan penentangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Baiklah, sekarang sila lihat buku teks masing-masing. Ada gambar suasana pelajar sedang menjalani kursus. Kursus apa tu? Kursus pendakwah cilik. Kita lihat pelajar-pelajar sedang mendengar dengan teliti apa yang disampaikan oleh ustaz di hadapan. Saya juga berharap pada kamu semua mendengar dengan teliti apa yang disampaikan oleh ustaz dalam gambar ini. Siapakah pendakwah? Pendakwah bermaksud orang ataupun golongan yang menyebarkan ajaran sesuatu agama. Dalam bahasa Arab, pendakwah disebut da'i, iaitu orang yang memikul tanggungjawab dalam menyampaikan seruan dakwah Islam. Murid-murid, sila lihat muka surat 155. Dalam ucapan yang disampaikan oleh ustaz ini, saya hendak murid-murid mencari maksud pengertian dakwah dan bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah atau menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Mekah. Kita baca sama-sama. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Urus Setia Misi Dakwah Perkampungan Orang Asli. Pada hari ini saya akan menerangkan cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka saya ingatkan bahawa dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta kembali ke jalan yang benar. Okey, dah jumpa dah maksud dakwah. Dakwah dari segi bahasa bermaksud kita menjemput, mengajak, memanggil atau menyeru. Daripada segi istilah pula, kita ambil daripada ayat di atas, iaitu dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kembali kepada jalan yang benar. Sekarang kita baca perenggan yang kedua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Dalam teks yang kita baca tadi, menyatakan mengenai dakwah Islam atau menyampaikan ajaran Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Terdapat 2 peringkat, iaitu yang pertama, berdakwah secara sembunyi iaitu selama 3 tahun. Peringkat yang kedua, berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi? Ini adalah kerana untuk menguatkan kekuatan Islam pada peringkat awal dan supaya masyarakat Quraisy di Mekah pada waktu itu tidak terperanjat dengan seruan agama Islam kerana mereka pada waktu itu terlalu fanatik dengan penyembahan berhala. Di antara mereka yang mula-mula memeluk agama Islam adalah isteri baginda iaitu Siti Khadijah, kemudian sepupu baginda Ali bin Abi Talib, kemudian Zaid bin Harisah iaitu orang suruhan dan anak akad baginda. Selain itu, sahabat baginda yang mula-mula memeluk agama Islam iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk mengajarkan ajaran Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit berpusat di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu an. Selepas 3 tahun berdakwah secara bersembunyi, seruan Islam telah mendapat sambutan yang tidak putus-putus sama ada orang lelaki maupun perempuan, sehingga menjadi buah mulut dan perbualan di kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjalankan tugas dakwah secara terang-terangan dengan menyeru penduduk musyrikin Mekah supaya beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Apa yang berlaku selepas dakwah secara terang-terangan ini nanti kita akan lihat di muka surat 156. Tapi sebelum itu kita lihat cara Nabi berdakwah. Nabi berdakwah ada 2 cara, iaitu dakwah secara lisan dan dakwah secara perbuatan. Yang pertama, dakwah secara lisan ialah nasihat. Yang kedua, tazkirah. Yang ketiga, dialog. Yang keempat, bercerita. Dan yang keempat, berdebat. Manakala dakwah secara perbuatan ialah yang pertama, Nabi melakukan ziarah. Yang kedua, memberikan hadiah. Yang ketiga, mengutuskan surat. Yang keempat, menghantar utusan. Dan yang kelima, berakhlak mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia dan baginda terpelihara daripada sifat-sifat keji dan perkara yang melakukan dosa. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang bermaksud demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik. Sekarang saya minta kepada semua melihat muka surat 156. Kita lihat tentangan orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fitnah. Orang Quraisy telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Yang kedua, orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Seterusnya yang ketiga, penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka seperti yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan yang keempat, pembunuhan. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh dengan kejam seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapat tentangan sehingga berlakunya penyiksaan dan pembunuhan, malah Nabi sendiri pernah berdarah di kakinya apabila dibali dengan batu sewaktu berdakwah di Taif. Nabi Muhammad tetap sabar dengan ujian yang melanda. Ujian keseseraan yang menimpa ini tidak melemahkan iman sedikit pun di kalangan para sahabat, malah tetap terus teguh dalam hati sanubari mereka. Alhamdulillah, telah selesai sesi pelajaran kita pada hari ini. Murid-murid diminta untuk menyiapkan latihan yang diberikan. InsyaAllah kita akan berjumpa lain kali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.